من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Usman Al-Hayri mengatakan, cacatnya orang yang takut terletak kerana ketakutannya. Al-Wasiti juga mengatakan, takut merupakan penghalang antara Allah Ta'ala dan hamba-Nya. Perkataan ini mengandungi kemuskilan. Artinya, orang yang takut kepada Allah Ta'ala akan mengetahui waktu yang kedua. Bentuk-bentuk waktu tidak akan diketahui untuk masa yang akan datang. Oleh kerana itu, kebaikan orang-orang yang baik merupakan keburukan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Saya mendengar Al-Thawri atau Sufyan Al-Thawri mengatakan, yang dimaksudkan orang yang takut adalah orang yang lari dari Tuhan menuju Tuhan. Sebagian ulama berpendapat bahawa tanda takut adalah bingung dengan cara yang samar. Junaid pernah ditanya tentang takut, lalu dia menjawab, jatuhnya siksaan melalui saluran pernafasan. Saya telah mendengar Abu Sulaiman Darani menyatakan, takut tidak akan mampu menceraikan hati kecuali keruntuhan. Saya juga telah mendengar Abu Uthman mengatakan bahawa kebenaran takut adalah meninggalkan perbuatan dosa, baik lahir maupun batin. Menurut Zunnun Al-Misri, manusia akan tetap di tengah jalan, yakni kebenaran selagi dia takut. Bila dia tidak takut pada Allah Ta'ala, maka dia akan sesat. Sedangkan menurut Hatim Al-Asam, tiap sesuatu mempunyai hiasan. Hiasan ibadat adalah takut. Sedangkan indikasi tanda takut adalah memperkecil keinginan, yang dipendek cita-citanya. Suatu saat, seorang laki-laki bertanya kepada Bishr Al-Hafi, saya pernah memperlihatkan takut mati? Dan Bishr menjawab, datang pada Allah sangat penting. Saya telah mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan, saya pernah mendatangi Imam Abu Bakar bin Fawrah. Ketika saya melihatnya, Imam Abu Bakar Fawrah, ketika saya melihatnya, kedua matanya bercucuran air mata. Katakan kepadanya, Allah akan menyelamatkan dan menyembuhkanmu. Dia menjawab, engkau tak akan pernah melihatku takut mati, tetapi saya takut di balik mati itu, yakni apa yang berlaku selepas kematian. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, pernah ku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang berbunyi, walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang memberikan sesuatu yang telah diberikan sedangkan hati mereka takut, dan mereka akan kembali kepada Tuhannya. Apakah mereka orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah orang yang minum arak dan orang yang mencuri? Baginda menjawab, tidak, tetapi mereka adalah orang yang berpuasa, solat dan bersedekah. Mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hal ini dimaksudkan dengan ayat yang berbunyi, ulaika alladhina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka termasuk orang yang menang. Muslimin dan muslimat
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi bicara tentang definisi, makna dan hakikat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat takut yang merupakan sifat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan diikuti merupakan sifat para siddiqun dan para ulama. Dan sifat orang-orang soleh. Dan sifat orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala ingin berikan kebaikan padanya, maka dikurniakan rasa takut. Yang ini takut kepada Allah. Takut pada Allah sebagaimana kita sebut, ialah takut hukuman Allah, takut kepada kemurkaan Allah, takut kepada neraka yang Allah Ta'ala sediakan, yang dijadikan ancaman kepada setiap orang yang menderhaka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takut Allah ini adalah nur, cahaya bagi orang beriman. Yang dengannya dia mengenali kebaikan dan keburukan. Yang dengannya dia akan menghargai masa yang Allah berikan padanya. Orang yang tak takut Allah, dia akan bazirkan masa dia. Orang yang takutkan Allah, maka dia akan mempergunakan masanya dengan baik. Kerana apa? Kerana dia tahu setiap perkataan, lafaznya, perbuatannya akan dihisap oleh Allah. Dan dia akan bertanggungjawab dengan apa yang dia lakukan. Dan kerana itu takutnya menjadikan dia menghargai setiap nafasnya, setiap detiknya, setiap harinya, dan setiap waktu yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Bila para ulama mendefinisikan makna takut, mengikut keadaan, berdasarkan kepada pemahaman mereka dan kecenderungan mereka. Ini Abu Uthman Al-Hiri mengatakan. Dia kata cacat orang yang takut terletak kerana ketakutannya. Baik, bila kita sebut cacat, satu benda yang tidak sempurna. Aibul khaif, kecacatan orang yang takut kerana Allah, terletak pada ketakutannya. Baik, bila seorang takut kerana Allah, apa yang perlu dilakukan? Kita selalu tengok bila orang takut, dia panik. Bila dia panik, dia akan buat benda yang mencacatkan. Panik, nampak api dalam rumah, dia pun panik, dia pun terjun tingkap. Walhal, api itu belum terjadi dengan, boleh dipadamkan. Tapi dia dah patah kaki sebab terjun tingkap. Dia nampak bok bocor, dia terus terjun. Yang disangkanya karam. Akhirnya bok tu tak karam, so air sikit, dia yang lemas. Artinya takut ini perlukan pada kawalan ilmu. Seorang yang takutkan Allah, takutnya perlu diikuti dengan sifat harap kepada Allah. Sebalik kita bercakap tentang azab Allah, kita juga bercakap tentang syurga Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang tidak boleh membiarkan ketakutan itu sehingga dia lupa tentang rahmat Allah yang luas. Maka kerana ketakutan yang salah menyebabkan ada kecacatan. Sama juga seorang yang terlalu mengharapkan Allah, maka berlaku kecacatan. Tak apa, Allah ampunkan dosa. Akhirnya dia tak semayang, dia tak puasa. Sebab dia mengharapkan dengan cara yang salah. Takut cara yang salah juga tak boleh. Harap cara salah juga tak boleh. Semuanya takut mesti berdasarkan ilmu. Dan semua harap kepada Allah bergantung pada ilmu. Kalau selain daripada Allah, takut ini dibina dengan syahwat, nafsu. Bila orang tu takut seseorang, nafsulah yang meletakkan dia takut. Seorang bila bergantung pada seorang, nafsulah yang meletakkan pergantungan. Sehingga dia menjadi hina. Hina dek takutnya pada orang. Hina dek bergantungnya pada orang. Tapi seorang yang takutkan Allah, takut dengan Allah ni tak boleh dengan nafsu, dengan ilmu. Sehingga dia jadi mulia dengan takutnya. Harap dia pada Allah. Bukan harap ting kosong, bukan harap nafsu. Harapnya dengan ilmu. Dek dia mengharapkan Allah lah dia beribadat. Dek dia mengharapkan Allah lah dia bertaubat. Dek dia mengharapkan Allah lah dia bangun malam, dia bersedekah. Ini pengharapan sebenar. Sebagaimana kalau kita sebut makna tawakal. Tawakal yang salah, tawakal serah bulat-bulat tak buat apa-apa. Tawakal yang betul, dia lakukan segala-galanya, apa yang dia mampu. Kemudian diserahkan kepada Allah SWT. Maka ini keseimbangan pemahaman dia.
Jadi kecacatan bagi orang yang takut terletak pada takut. Artinya asas takut itu perlu dibina dengan ilmu. Kita takut neraka Allah. Bukan duk menggigil tepi tangga. Kenapa takut neraka? Kalau kamu benar takut, maka bangun solat. Maka tinggalkan maksiat. Maka ubah dirimu dengan meninggalkan perkara yang Allah murkai. Maka benar takut. Bagaimana kita sebut semalam, takut itu bukanlah kita menangis usai air mata kita. Tetapi kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam definisi yang kedua, kata Imam Al-Wasiti, dia kata takut penghalang antara Allah dengan hambanya. Kata Imam Abdul Qasim, perkataan ini agak keliru, iskal. Sebab takutlah yang mendekatkan seorang pada hamba. Baik. Karena setiap kali kita bercakap tentang sesuatu, definisi dan sebagainya, setiap ulama melihat angle, ruang, zawiyah, sudut yang berbeza. Bila setengah melihat takut pada mati, setengah melihat kepada rindu pada mati. Yang melihat takut mati kerana melihat dosanya, melihat ibadat yang kurang. Yang tidak takut pula mati melihat kerana dia akan bertemu dengan Allah. Dan dia cinta untuk bertemu dengan Allah. Angle yang berbeza. Yang memperlihatkan darjat yang berbeza. Apa kita katakan, bila 3 orang ulama bertemu. Seorang ulama kata, aku memilih untuk mati sekarang. Kan aku tidak sabar bertemu dengan Tuhan. Ulama kedua berkata, aku tidak mau mati lagi. Aku takut amalanku yang tak cukup. Dosaku yang banyak. Maka aku nak habiskan usiaku dengan beramal. Ulama ketiga berkata, aku tidak peduli sama ada aku mati dulu atau mati lambat. Selagi mana aku dapat memberi manfaat. Kalau Allah inginkan aku hidup, maka aku hidup. Kalau Allah inginkan aku mati, maka aku akan mati. Gembira dengan apa yang Allah kehendaki. 3 angle berbeza. Seorang ulama ni kata, aku cintakan mati. Dan itu pertemuan dengan Allah. Seorang lagi kata, aku takut mati. Kerana aku bimbangkan dosaku, amalanku. Seorang lagi berkata, aku terserah pada Allah. Kalau Allah nak hidupkan aku kerana ada kebaikannya, maka aku hidup. Kalau Allah nak matikan aku kerana keredaannya, maka aku mati. Jadi ketika ulama ni berbincang, setiap orang dia ada angle ataupun zawiyah, sudut ruang dia. Setengah ulama kata, kalau kamu takut melampau, ia menghalang kamu dengan Allah. Menghalang. Kerana kamu cuma nampak azabnya, seksanya. Kamu lupa rahmatnya, kasih sayangnya. Kamu lupa. Al-Imam Hasan Basri berkata, kita akan berhadapan dengan, bila kita nak berada pada jalan Allah, maka kita akan ada 2 golongan, cara dia mengajak kita kepada Allah. Yang pertama, orang yang terus memberi harapan. Allah tu pengampun, Allah sayang pada kamu. Allah tak akan menzalimi hambanya. Sekian-sekian. Supaya orang ni kembali pada Allah. Dengan rasa pergantungannya. Dan satu lagi kata Hasan Basri, orang yang akan takutkan kamu. Ingat neraka Allah. Ingat azab Allah. Ingat kemurkaan Allah. Ingat setiap perkataan yang kamu lakukan akan dihukum oleh Allah. Kedua-dua ini menarik kita pada jalan Allah. Kedua-duanya. Yang bercakap cara A, bercakap cara B. Semuanya bagus. Kata Hasan Basri, tetapi aku memilih cara menakutkan. Contoh macam kita sebut, ayah. Dia kata pada anaknya, kalau Alung cemerlang, abah bagi hadiah. Bagi hadiah, bagi jam tangan ke telefon. Tapi kalau Alung tak cemerlang, abah piak atas belakang, pukul atas belakang, rotan. Tentang dua-dua ini, tengok anak. Anak ni kalau dia confident dia berjaya, dia nampak hadiah. Dia tak peduli rotan tu sebab apa. Dia tahu dia orang yang dah buktikan. Dia dah prove bahawa dia budak yang baik. Tapi anak yang mungkin dia rasa dia tak boleh pergi ke situ. Dia takut rotannya. Maka dia cuba meninggalkan rotan dengan bersungguh-sungguh. Dua-dua ini punya ruang yang berbeza dalam menilai. Satu lebih melihat kepada hadiah. Satu lebih melihat pada hukuman. Kita lah kita. Kita sendiri dalam kehidupan kita. Ada orang berjiwa
optimistik atau tafaul, mutafail. Dia punya level confidence dia tinggi. Apa pun dia buat, dia confident berjaya. Memang dia berjaya. Ada orang tuan-tuan, bukan kata dia tak confident, tapi dia sentiasa bimbang. Ni kalau bisnes tak menjadi, berat aku ni, rugi banyak melabuk. Maka dia pun atas takut tadi dia buat macam-macam. Akhirnya dia berjaya juga. Yang A berjaya, yang B berjaya. Namun, bagaimana kita bahaskan tadi, kadang-kadang takut yang melampau menghalang kita daripada Allah sehingga lupa rahmatnya. Kadang-kadang. Lalu kata Imam Abu Qasim dalam memberi komentar kata-kata Al-Wasiti. Wasiti ni dia bercakap pada makam lain. Pada makam apa? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, yang kebaikan orang-orang yang berbakti. Mungkin itu kekurangan bagi orang yang dekat dengan Allah. Apa maksud ayat ini? Ayat ini maklum. Contoh kita katakan, tuan-tuan main-main tu bagus. Boleh tuan-tuan nak main bola, tuan-tuan nak main badminton. Tapi itu bagi orang yang baik. Bagi orang dekat dengan Allah, main tak bagus. Bahkan dia anggap dia membuang masa dia. Bagi kita orang biasa ni, baguslah main, boleh sihat. Kita berkata al-aqlus salim, fil jismis salim. Akal yang sihat pada tubuh yang sihat. Kita pun nak kena bersenang juga. Kita pun kenalah berpeluh juga, baguslah bagus. Sebab itu cara kita menilai perbuatan harus tadi. Tapi orang yang dekat dengan Allah tak nak. Saya tak nak main. Itu bila para ulama contohkan begini. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha satu hari dia nak tengok orang menari. Orang ni daripada Habsyah, Ahbash. Daripada Habsyah. Mereka datang ke Madinah. Mereka pun tunjuk tarian perang. Mereka ada tarian perang. Menarik tarian. Macam kita tengok setiap orang ada tarian dia. Itu cara menari kita. Dia orang pun, setiap budaya dia ada apa yang disebut sebagai raqas, tarian. Ar-raqas ataupun ar-raqsu atau rukusun, menari. Ada sebahagian melihat menari itu sekadar adat ibadat. Ada yang pergi lebih jauh pada itu, menari itu sebagai satu cara dia merasa zuk dalam ibadat. Baik. Kita bukan nak bahaskan tentang kekhilafan tu. Nak cerita hadis yang disebut Sahih Bukhari tentang Aisyah melihat gerombolan daripada Habsyah ini menari tarian perang. Lalu Rasulullah SAW teman Aisyah tengok. Lalu Aisyah meletakkan dagunya di atas belakang Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah tidak melihat. Rasulullah tak tengok. Rasulullah cuma ra'i Aisyah tengok. Lalu kata Rasulullah, dah cukup belum? Belum, nak tengok lagi. Tengok. Rasulullah menunggunya. Dalam keadaan Rasulullah tak lihat. Sampai Aisyah kata, dah cukup. Maka Rasulullah pun pergi. Gerak. Hadis ini ulama istimbang. Baik, melihat tarian macam tu tak ada masalah. Okeylah. Mungkin untuk refresh diri. Tapi orang yang dekat dengan Allah, seperti Nabi SAW tak akan tengok. Dalam hadis yang dikenali sebagai hadis Eid, hadis hari raya. Aisyah radhiyallahu ta'ala dipanggil geng dia. Dan mereka menyanyi hari raya. Rasulullah SAW masuk. Dan Rasulullah tu baring tanpa mempedulikan lagu tadi. Tak adalah duduk sekali dengar lagu, tak ada. Aisyah. Dia dengar perempuan tu dipanggil geng dia menyanyi sikit lagu. Lagu dam-dam-dung bunyi merecung macam tu lah. Kalau kita hari ni. Lagu raya. Orang Arab pun ada lagu raya dia. Lalu masuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kata, amizmarun min mazamiri syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah seruling syaitan di rumah Rasulullah? Maksudnya lagu, nyanyi itu seruling syaitan. Lalu kata Rasulullah, da'huma. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, biarlah dia. Dia nak menyanyi, biar dia. Da'huma. Tapi benda tu tak salah. Tapi apakah Rasulullah dengar? Tak dengar. Maka itu dipanggil hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Benda yang dianggap boleh bagi orang kebiasaan. Tapi bagi orang dekat dengan Allah, bukan. Mereka tak akan cenderung benda itu. Itu yang kita maksudkan. Ini yang disebut oleh Abu Qasim Kushairi. Dalam mendefinisi makna takut. Setengah kata takut ini menghalang kamu dari Allah. Mungkin kamu bercakap pada kedudukan kamu yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Kerana kamu melihat kepada pergantungan kepada Allah Ta'ala.
Saya katakan manusia ni wa imma dia melihat syurga Allah atau dia melihat neraka Allah. Mana satu dia akan tengok. Barangkali dia tengok dua-dua, tapi ada waktu mana yang lebih berat. Ada hari tuan-tuan kita akan melihat neraka lebih berat. Kecenderungan melihat neraka. Maka kita pun takut. Kita pun bimbang. Ada hari kita melihat syurga itu lebih berat. Maksudnya kecenderungan melihat syurga. Lalu kita rasa seronok, gembira. Nanti seronok saya masuk syurga. Begini. Dua keadaan itu bergantung kepada kedudukan kita. Macam mana kita melihat syurga dan neraka. Tapi kedua-dua ini tawaran Allah dan amaran Allah. Sebagaimana Allah berfirman pada syurga, wahai syurga, kamu rahmatku yang aku rahmati pada hamba yang aku kehendaki. Wahai neraka, kamu azabku yang akan aku azab siapa yang aku kehendaki. Tapi ada orang saya katakan dalam dirinya membina ketakutan. Ada orang dalam dirinya membina pengharapan. Dan dua-dua ini mulia. Dan ia bergantung pada sejauh mana seorang itu dekat dengan Allah. Mana yang lebih kuat. Kata Imam Ats-Tsauri, yang dimaksudkan takut adalah lari menuju Allah, bukan lari dari Allah. Bagaimana kita dah sebut. Takut ni, kalau lari pada Allah, kita akan lari daripadanya. Yang takut miskin, dia akan lari daripada kemiskinan. Yang takut binatang, dia lari daripada binatang. Yang takut pada ombak, yang takut pada api, dia lari dari api. Tapi yang takut pada Allah, dia pergi pada Allah. Dia pergi. Dia tak akan lari dari Allah, dia pergi pada Allah. Lihat beza takut. Kenapa? Kerana takut selain Allah itu, dia panggil al-khawfu ma'al kurhi. Takut beserta benci. Tetapi takut pada Allah, dipanggil al-khawfu ma'at ta'zim. Takut dan kadang membesarkan Allah. Mencintai Allah. Kerana itu bila orang itu benar takut pada Allah, dia makin dekat dengan Allah. Dia tak macam orang takut harimau, takut singa, takut pada makhluk. Dia akan lari darinya. Saya tak suka dia gangster. Saya takut pada dia. Saya lari daripada dia. Dari jauh lagi saya nampak saya lari. Tapi bila seorang takut pada Allah, dia akan menghampiri Allah. Jadi ini bezanya takut pada Allah. Tuan-tuan, jadi takut inilah yang membahagiakan kita. Sebab kita bukan takut dan kadang kita benci. Takut dan kadang kita membesarkan dan sayang. Maka ini menjadikan jiwa kita ni kuat, berani. Sebagaimana kita sebut semalam. Yang disebut oleh almarhum Syekh Asy'arawi. Khaufullahi syaja'ah. Takut pada Allah lah keberanian sebenar. Wa hurriyatun fil ibadah. Dan barulah rasa merdeka dalam ibadat. Ini orang takut pada Allah Ta'ala. Kata setengah ulama. Maksud takut ialah bengong dengan cara yang sama. Ini kalau tengok terjemahan kita pun sama juga tak tahu. Dalam bahasa Arab dipanggil at-tahayyur ala babil ghaib. Tentang kita kebingungan tentang perkara yang akan datang. Bingung. Tentang kita tak tahu syurga ke neraka. Bingung kita. Kita tak tahu. Itu yang menyebabkan kita takut. Apakah kita dilapangkan kubur atau disempitkan kubur. Tahayyur. Bingung kita. Dalam melihat apa yang akan datang. Tentang kita tak tahu bagaimana nasib kita waktu berdiri di hadapan Allah. Apakah seluruh amalan kita diterima? Kita tak tahu. Tentu kita tak tahu nilai iman kita di sisi Allah. Nilai takwa. Kita kebingungan. Siapa saya di sisi Allah? Kan itu mereka. Bila ditanya tentang hari-hari mereka. Mereka sentiasa bimbang apa yang akan berlaku pada diri mereka. Lalu kata mereka bila orang tanya macam mana hari ni okey. Lalu kata mereka du'afa. Muznibin. Hari ni aku rasa lemah. Rasa banyak dosa. Tak tahulah ke syurga atau ke neraka. Tak tahu aku. Apakah aku ke syurga atau aku ke neraka. Aku tak tahu. Ada begitu syiar mereka. Kebingungan. Bila mereka buat kebaikan, mereka bimbang Tuhan tak terima. Bingung mereka. Tetapi bila mereka melihat diri mereka, apakah dalam neraca Allah berat dengan kebaikan. Atau berat dengan dosa. Ini panggil tahayyur. Tak tahu masa depan. Tuan-tuan macam kita fikir masa depan kita macam mana. Suatu yang kita tak jelas. Macam mana masa depan anak-anak kita, tengok wajah anak-anak. Macam mana masa depan dia. Kita tengok diri kita sendiri. Macam mana masa depan ni. Kita tengok ekonomi asyik jatuh, barang asyik naik. Tengok masa depan. Kalau datang kebimbangan. Dengan kebimbangan ini kita bergerak. Maka bila kita melihat
hubungan kita dengan Allah. Kita sentiasa rasa takut. Sebab itu kata Salman Al-Farisi, usbihu ala wajalin wa umsi ala wajalin. Aku ni pagi takut, petang pun takut. Siap pagi aku rasa takut. Bimbang. Kata ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah, katakan orang yang hebat. Orang yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu hairan bagi orang yang tak kebengong benda ni. Orang yang tak fikir apa-apa. Kan itu kata disebut, dicatat dalam suhuf Nabi Musa. Nabi Allah Musa, bukan sekadar diberikan kitab Taurat, diberikan suhuf. Di antara kandungan suhuf Nabi Musa AS, di mana Allah berfirman kepada Nabi Musa, Ajibtu liman ayqana bil maut wa huwa yafrah. Aku hairan. Orang yang tahu dia akan mati, tapi dia masih gembira. Contoh kita semua kan tahu akan mati. Kita duduk berangang itu, berangang ini, sedangkan mati sedang mengejar kita. Kita duduk berangang, tengah drive kereta ni, nak pergi hotel. Mati duduk belakang kita, belum sempat sampai hotel. Kita duduk berangang ni, nak pergi mesyuarat, itu dan ini, mati duduk belakang kita. Ajibtu liman ayqana bil mauti wa huwa yafrah. Aku hairan, ini pelik manusia ni. Dia yakin mati tapi dia masih gembira. Wa ajibtu liman ayqana bin nar summa huwa yadhaku. Aku hairan manusia yang dia juga yakin ada neraka tapi masih ketawa. Tahu ada neraka, tahu. Kenapa kita ketawa? Apakah kita sudah mendapat jaminan kita lepas dari neraka? Tentang bila Jibril AS, dulu Jibril ni senyum juga orang ni, senyum. Bila Allah ciptakan neraka, Jibril dah tak senyum. Jibril dahulu senyum. Bila Allah menciptakan neraka, walau neraka bukan untuk malaikat. Neraka tu untuk kita. Disediakan untuk orang macam kita. Kerana itu kita berlindung pada Allah dari neraka. Kita bimbang, kita mungkin dia bahan bakarnya, kita tak tahu. Malaikat bukan bahan bakar neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah. Api neraka ini bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu. Manusia ni tuan-tuan alat pembakar. Sebab tu bila api singgah ke badan kita, dia tak padam. Kenapa? Kita ni alat pembakar. Kita ni boleh jadi penyubuh api itu sendiri. Tuan-tuan ingat bila api kena kat badan, tuan-tuan tengok orang mati terbakar. Api kena kat badan, dia tak padam. Dia akan terus nyala. Sampai rentung kita. Rentung. Kenapa? Kerana tubuh kita ini menerima api. Tubuh kita ni ada minyak. Api itu boleh sambar tubuh kita. Dan tubuh kita boleh menjadi bahan bakarnya. Yang akan memarakkan lagi api. Jadi ini kita kena tahu ini sifat tubuh kita. Bukan dengan sifat, bukankah dengan sebab sifat tubuh kita ini kita patut takut dengan neraka. Artinya memang kita jenis makhluk yang Allah jadikan neraka sebagai amanan kerana kita adalah yang boleh dibakar dalam api neraka. Allah tak jadikan malaikat untuk dibakar dalam api neraka. Malaikat itu daripada cahaya. Allah tidak menjadikan neraka untuk mengazab. Dan malaikat ni makhluk taat. Tapi semenjak Allah menciptakan neraka, malaikat Jibril dah tak senyum. Sebab itu disebut dalam surah Musa. Aku hairan orang yang tahu ada neraka, tapi masih ketawa. Wajibtu liman ayqana bil qad summa huwa yansab. Aku hairan orang percaya pada takdir Allah, kemudian dia masih berpenat-penat. Tuan-tuan ni dah takdir Allah, nak penat apa lagi? Masih penat dengan bercakap. Tak habis lagi bercakap. Kan ini takdirnya. Masih lagi berusaha dengan cara melampau, tak, itu takdirnya begitu. Awak buat apa pun tak ada apa dah. Ini dalam pepatah kita yang perlu dipaham dengan betul. Bila sebut rezeki secupak takkan jadi segantang. Dia bukan maksud jangan kerja, jangan usaha, bukan maksud begitu. Tapi kalau itu yang Allah takdirkan, kita cerita kalau itu yang Allah takdirkan, maka apa yang kita boleh buat? Tak, anak-anak kita sakit, kita rawat sana rawat sini. Kalau itu yang Allah takdirkan, maka kita patut menerimanya. Tapi kita tu berpenat-penat dalam cuba untuk melanggar takdir Allah Ta'ala. Kemudian disebut lagi dalam suhuf ini,
Ajibtu liman ra'ad dunya wa taqallabaha wa takallubaha bi ahliha thumma tma'anna ilaiha. Aku hairan orang yang tengok dunia dan bagaimana dunia telah membolak-balikkan penghuninya, menaik turunkan, menghidup mematikan, menyedihkan. Sumat ma'anna ilai, tapi dia boleh lagi rasa tenang dengan dunia. Tuan-tuan, kita tengok dunia. Ni Abu Darda, dia pergi ke Damsyik. Wahai ahli Damsyik, apakah kamu ingin mendengar saudaramu beri nasihat? Dia panggil, hei ahli Damsyik, apakah kamu ingin mendengar saudaramu beri nasihat? Lihatlah orang-orang yang sudah menghimpunkan harta, yang sudah membina istana, yang sudah bercita-cita dan berangan-angan pula. Hartanya binasa, istananya menjadi kuburnya, dan cita-citanya terpedaya. Lihat mereka, kata Abu Darda, hei manusia, wahai ahli Dimash, maukah kamu mendengar saudaramu memberi nasihat? Lihatlah orang yang himpunkan harta, hartanya sudah pun binasa. Lihatlah orang yang membina istana, dia sudah menjadi kuburnya. Lihatlah orang yang terus bercita-cita, akhirnya dia tertipu dengan cita-cita. Kita lihat, inilah dunia. Sebab itu kata Abu Darda, pijaklah bumi mana kamu nak pijak, nanti dia akan menjadi kuburmu. Fa'id dunya, ta'il ard. Ta'il arda, pijaklah bumi mana kamu nak. Satu hari nanti itulah kuburmu. Satu hari ni seronok kita pijak ke atas ni. Seronok tak pijak? Seronok. Nak pergi mana? London? Nak pergi Spain? Nak pergi Azerbaijan? Balkan? Pergilah tuan-tuan, nak pergi mana? Pergi. Pijaklah bumi mana tuan nak pijak. Bumi itu nanti akan menjadi kubur kita. Jadi satu hari nanti tuan-tuan kita duduk dalam bumi. Hari ni kita atas, esok bawah. Itulah kita. Tak boleh elok, itulah dia kesudahan setiap manusia. Pijaklah dunia hari ni, pijaklah bumi, esok kita ke dalamnya. Maka disebut dalam suhuf tadi, sambung kembali apa yang dalam suhuf. Ajibtu liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha. Hairan aku melihat dunia dan bagaimana dia telah membolak-balikkan penduduknya. Dia masih tenang dengan dunia. Tuan-tuan cuba tengok dengan dunia ni. Orang yang sihat, segar, bugar, pernah dianggap sebagai orang paling sihat di dunia. Akhir sakit, terlantar. Akhir kurus, melidi, akhir mati. Lihatlah orang yang pernah dikatakan paling cantik dalam dunia. Ini wanita Melayu paling cantik di dunia. Ini lelaki Melayu terakhir paling cantik di dunia. Lihat hari ini, tubuhnya telah keriput, wajahnya telah berkedut, tenaganya telah disedut, dan dia menunggu masa. Dia ambil nyawanya. Lihatlah orang yang paling sedap suaranya. Ini penyanyi nombor 1 negara bahkan dunia. Suaranya sudah terketar-ketar. Sudah tidak bunyi bicaranya. Sudah tidak kedengaran. Sudah tidak terasa kelunakannya. Yang terdengar suara sakratul mautnya. Nafas-nafas sakratul maut. Yang mempunyai lagu yang menyeramkan. Menyudahi kehidupan. Kita lihat benda ni. Lihat. Lihat seorang pemimpin yang digah berada di takhtanya. Mengarah, menyuruh, memerintah. Seolah-olah dunia dan segala jajahannya dia punya. Akhirnya tersungkur juga dia ke bumi. Ditanam dan dilupakan. Satu nama yang pernah disebut. Gambar yang digantung di seluruh tempat. Akhirnya gambar ini diturunkan. Dan namanya tidak disebutkan lagi. Tiada lagi yang mendoakan untuknya. Namanya padam. Bagaimana padamnya dia. Akhirnya dia bersendirian. Dalam kubur yang gelap. Menunggu syafaat, menunggu pertolongan. Tuan-tuan lihat dunia. Jadi apa yang kita harapkan dengan dunia yang kita lihat hari ini? Ini satu permainan. Dunia naik dan turunkan manusia. Lalu kita boleh tenang dengan dunia seumpama ini. Saya pernah tengok orang paling gagah, hari ini dia paling lemah. Kita pernah tengok orang paling berkuasa, hari ini orang yang paling hina. Kita pernah tengok orang paling kaya, hari ini yang paling merempat. Kita pernah. Itu yang kita akan lihat sebagai peringatan pada kita. Dan kita juga akan lalui benda yang sama. Kita dulu pernah kuat, angkat besi, tak berapa kilo berat.
Hari ini mengangkat tangan saja sudah tak mampu. Apatah lagi mengangkat yang lain. Dulu sebuk je besi. Nak buat apa? Ya, kita ni orang yang power lifter. Boleh angkat berat. Rekod 200 kilo, 300 kilo. Angkat. Dulu. Hari ni tangan tak boleh angkat. Itu baru kena maestro. Tangan tak boleh angkat. Kaki mula lambat. Dulu pelari pantas di dunia. Dulu berjoget di atas gelanggang. Menumbuk ke kiri dan ke kanan. Pangkas pahlawan yang tak terkalah. Hari ini tuan-tuan Parkinson. Tangan terketar-ketar. Memegang gelas saja sudah tidak berkemampuan. Akhirnya itu kesudahan manusia di sepanjang zaman. Apakah itu tidak mengisafkan? Apakah itu tidak membuka minda kesedaran? Apakah itu tidak cukup untuk meyakinkan kita bagaimana sifat dunia yang sementara? Ini yang disebut dalam suhuf. Aku heran orang yang tengok dunia dan bagaimana putar beliknya, bagaimana penipuannya, bagaimana pembohongannya, kemudian dia tenang padanya. Tenang. Kata ini sifat orang kafir yang tak ada akhirat. Ini disebut oleh Allah Ta'ala Al-Quran. Radu bil hayatid dunya watma'anna fiha. Mereka ni seronok sangat hidup kat dunia dan tenang dengan dunia. Walaupun dunia telah melakukan pelbagai perkara yang membinasakan manusia. Tuan-tuan kenal mana-mana Perdana Menteri, mana-mana Presiden dunia, tuan-tuan tengok kesudahannya. Tuan-tuan kenal mana-mana penyanyi, mana-mana hartawan, jutawan, lihat kesudahannya. Ke mana dia? Tuan-tuan pernah kenal raja dan sultan, lihat kesudahannya kat mana? Semuanya binasa. Tuan-tuan, untuk apa kita rasa seronok dengan apa yang mereka cuba banggakan? Kalau mereka berbangga dengan dunia mereka. Mereka berbangga dengan kebodohan mereka. Tetapi siapa yang berbangga dengan akhiratnya? Dia berbangga dengan keselamatannya. Kebijaksanaan kita pada akhirat kita. Bukan pada dunia kita. Kemudian kata Sufi ini lagi. وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ لَمْ يَعْمَلْ. Aku hairan orang percaya pada ada hisab. Kemudian dia tak beramal. Tuan-tuan, kita semua percaya ada hisab, percaya. Tapi kenapa tak beramal? Mana amalannya? Sebab itu kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ta'awwadul khaira fa innal khaira adatun wa iyyakum wa adatas suwah min saufa. Biasakan diri buat baik. Kerana kebaikan itu ialah apa yang kita biasakan. Kita dengar kalam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata ta'awwadul khaira fa innal khaira adatun. Biasakan diri buat baik kerana kebaikan itu ialah kebiasaan. Tuan-tuan, kita dah biasa bangun subuh, maka kita akan terus bangun subuh walau jam bunyi atau jam tak bunyi. Sebab kita dah biasa. Tuan-tuan, kita dah biasa dengan kuliah. Kita akan terus dengan kuliah walau ada notification atau tak ada notification. Sebab kita dah biasa. Kita, tuan-tuan, dah biasa sedekah. Dan dah menjadi kebiasaan kita sedekah. Walau ada tabung, walau tak ada tabung. Sebab kita membiasakan diri. Tuan-tuan, bila orang tu membiasakan diri, maka orang ni tak akan ada halangan. Kita dah biasa senyum ke orang. Maka dalam apa situasi pun kita boleh senyum. Jangan senyum waktu mood okey, mood tak okey, tak senyum. Kita dah biasa taat Allah ketika cergas. Maka ketika mana kita lemah, kita juga biasa taat pada Allah. Sebab itu kebiasaan. Sebab itu kata beliau lagi, iyyakum wa adatas suwaf min saufa. Hati-hati kamu. Daripada perangai orang yang menunda dengan berkata, nantilah. Dia tak akan melakukannya. Contoh kita tahu ada hisap, beramal. Nantilah dulu, tunggu pencing, tunggu tua. Nantilah Ustaz, tunggu cuti. Nanti. Yang bernanti-nanti, ini dipanggil adatas suwaf. Suwaf, mana geng kata, jap lah. Kejap. Ini golongan suwaf. Yang bersaufa dan besar. Akan datang. Tentang kita, Allah Ta'ala suruh kita bersegera. Kerana umur kita, tuan-tuan, pendek. Tapi kadang-kadang kita ni, kita tertipu dengan masa kita. Walau setiap masa menandakan dekatnya ajal kita. Tuan-tuan, kita kan suka tengok sunset. Tahu sunset? Matahari tenggelam. Tuan-tuan tahu apa maksud sunset? Kita suka tengok sunrise.
matahari terbit. Sunset sunrise, itu otak kita tu. Bila kita melihat sunset atau ghurubus syams, kita sedang melihat umur kita yang dah habis. Hari itu dah tamat. Dan kita bila melihat matahari terbit, hari baru bermula, maka taat dan beribadat. Tentang kita duduk tengok ni matahari tenggelam, apa maksud? Waktu dah habis. Hari ni dah habis. Esok belum pasti dan belum tahu. Untuk hari ni dah habis. Lalu kalau kita tak beramal, rugi kita. Bila matahari tenggelam berarti bermula hari baru yang kita tak pasti apakah esok kita bangun lagi atau tidak. Sebab tu Muhammad bin Wasi' bila mana dia tidur, dia kata pada isteri dan anak-anaknya, selamat tinggal, moga Allah jaga kamu semua. Kerana aku tidak tahu apakah esok aku bangun sebagai orang hidup atau sebaliknya. Itu setiap hari dia cakap. Setiap hari. Tuan-tuan tahu doa tidur ni ngeri bunyi dia. Kalau kita faham. Apa dia? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Doa tu kalau tuan-tuan berhati, doa tidur ni ngeri. Kerana berarti tidur ni ialah an-naumu akhul maut. Tidur ni saudara mati. Saudara mati. Artinya, bila kita tidur, tak ada satu pun jaminan kita boleh bangun. Melainkan kita rasa macam biasa bangun. Tak bangun. Ya. Kita kena ingat bila kita tidur, roh kita itu dipegang oleh Allah. Allah boleh kembalikan, Allah boleh tahan. Bila mana Allah tahan, berarti berlaku kematian. Kita akan dengar nanti berita atau cerita yang lebih tersebar tentang mati ketika tidur. Walaupun benda tu dah berlaku. Benda tu dah berlaku. Tuan-tuan, mati ni dah berlaku lama dah. Cuma secara saringan maklumat tadi, makin lama kita makin dengar. Dulu tuan-tuan dengar mati je. Hari ni tuan-tuan dengar mati dan tengok macam mana dia mati. Sebab apa? CCTV banyak. Ni dashcam banyak. Dulu kita cuma dengar kapal terbang terhempas itu. Hari ni siap gambar. Detik-detik terhempas. Dari dalam kokpitnya, dari luarnya. Kita boleh dengar bicara melalui kotak hitamnya. Mati ini makin kita ketahui secara ngeri. Dulu kita cuma dengar mati. Dan kita tak melihat kejadian. Kita cuma dengar mati. Hari ini, ya benar. Yang melihat kejadian itu mungkin orang yang dekat dengan dia. Dekat. Hari ini yang jauh pun dapat lihat kematian. Kan detik kematian boleh dirakamkan. Dengan zaman kita sang kamera merata. Merata kamera. Satu dunia merakamkan kematian kita mungkin. Satu dunia. Yang tengah kita kuliah mati. Satu dunia tengok. Dirakamkan. Tengah kita dengar kuliah mati. Satu dunia merakamkan. Sebab dunia macam tu. Dan saya kata tadi bahawa nanti akan tersebar berita kematian mati dalam tidur. Ini akan menjadi kebiasaan. Tidur mati. Tetapi ini disebut oleh Allah. Peringatan supaya waktu paling aman sekali kita ialah waktu tidur. Aman. Kan waktu tu kita tak akan fikir masalah. Sebab tu kita boleh tidur. Waktu tu kita dah tak fikir orang. Kalau tuan-tuan fikir masalah, tuan-tuan tak tidur. Tidur ni ketika mana kita benar-benar rasa aman. Kita dah tak fikir perut lapar. Kita dah tak fikir masalah duit. Kita dah tak fikir masalah anak. Tak. Saya cuma nak tidur. Akhirnya kita pun tidur lena. Sampailah kita bangun subuh esok. Tapi waktu yang kita sangka aman itu belum tentu aman. Belum tentu aman. Mungkin berlaku kematian. Itu Muhammad bin Wasi' bila nak tidur, dia kata, Astaudi'ukumullah. Aku tinggalkan kamu semua pada Allah. Dan aku tidak tahu apakah aku bangun sebagai orang yang hidup ataupun aku mati. Ini orang yang menghargai masa. Itu yang saya sebut tentang sunset tadi. Kita duduk tengok sunset, seronok. Habis tak salah kita tengok. Tak salah, kita tak sebut salah. Kita nak melihat dengan muhasabah. Apa pun dalam dunia ni, kita nikmatinya dengan muhasabah. Di sebalik seronok kita pada sesuatu, biarlah kita muhasabah. Tuan-tuan tengok ombak, seronok tak? Seronok. Begitulah gambaran api neraka. Apinya berombak. Api neraka ni tuan-tuan berombak-ombak. Dia bukan statik macam tu, berombak. Umpama ombak di pantai, bukan lebih ganas pada tu. Itu melihat ombak saja menggerungkan kita. Melihat kegelapan malam. Tuan-tuan pergi ke laut, gelap laut tengah malam, gelap. Membayangkan kegelapan kubur.
Saya menikmati fenomena alam. Segala kecantikan. Tetapi saya menikmatinya dengan muhasabah. Dengan menikmatinya sebagai orang yang lalai. Oh, comel dunia ni seronok. Nak duduk sini lupa akhirat. Walau kita esok lusa mati masuk tanah. Setiap kali kita melihat alam dengan keindahannya, kita menikmati dengan muhasabah. Maha suci Allah yang menjadikannya. Lepas tu dalam Quran kalau tuan-tuan tengok, dan itu yang kita belajar dalam tafsir. Setiap kali Allah cerita tentang kejadian alam, Allah hubung kaitkan dengan apa? Dengan muhasabah. Dengan melihat penciptaan Allah, dengan melihat kejadian semula, dengan melihat kekuasaan Allah, dengan melihat kelemahan kita. Setiap kali Allah cerita kejadian alam yang indah, bukan untuk kita nikmati secara mata syahwat, tapi secara mata hati yang mengambil pengajaran dan iktibar. Bila Allah kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak melihat unta bagaimana diciptakan, langit bagaimana ditinggikan, gunung ganang bagaimana ditegakkan, bumi bagaimana dihamparkan. Lihat. Kata Allah suruh lihat, bukan sekadar menikmati secara fitrah syahwat mata. Tapi hati ini perlu muncul melihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang tidak tercabar. Melihat segala Allah, perkara yang Allah jadikan semua hikmah dengan kebijaksanaan. Dan kita melihat kalau ini kita nampak bijaksana. Demikian syariat, perintah Allah yang Allah perintahkan pada kita penuh dengan kebijaksanaan. Untuk mengindahkan kehidupan kita. Dan untuk memberikan kita syurga. Macam mana duk tengok alang lawa-lawa, tapi syariat Allah nak tolak. Siap sama kat mahkamah pula. Punya pening. Tak setuju undang-undang Allah. Sama kat mahkamah. Dia menikmati alam Allah, tapi dia cuba untuk menolak syariat Allah. Syariat tutup aurat, tolak. Kamu duk kata terjun lawa ni lawa. Itu siapa cipta? Allah. Yang turunkan syariat tutup aurat itu Allah. Tentu mematuhi syariat jauh lebih indah daripada kamu melihat air terjun itu sendiri. Kerana keindahan itu kamu akan nikmatinya secara kekal abadi sampai ke syurga. Yang ni kamu nampak comel ni, sekejap je comel. Air terjun ke gunung ganas sekejap. Keindahan tu Allah nak transfer pada diri kita melalui syariatnya. Kata orang yang ikut dan patuh syariat nampak dia cantik. Dia lebih indah pada mana-mana air terjun, mana-mana kepulauan, mana-mana tempat yang paling menghijau atas dunia ini. Kerana yang tu Allah jadikan untuk binasa. Dan syariat yang Allah turunkan untuk jadikan kita abadi. Abadi dengan kurnia Allah SWT. Maka tu cerita sunset. Itu belum cerita hari jadi. Tahu-tahu kita gembira dengan hari jadi. Lalu tiuplah lilin. Seronok gembira. Tahu-tahu kita sedang melihat umur kita yang dah habis. Apakah kita lupa bahawa kita mungkin sudah terlepas dalam memanfaatkannya dengan beramal. Malah seronok hari jadi ni, hari jadi ke berapa? 33. Hari jadi ke 60. Sebelah dia mana aku mau? Sebelah tu. Sedang sebelah kita mana aku mau? Kita menikmati hari jadi, kita lupa bahawa kita sedang melihat usia kita berlalu. Kita patut tanya, saya ni dah masuk 40, benda amalan saya buat. Cuba fikir amalan-amalan yang gereng-gereng kita dah buat tu. Moga dia menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Benda kita buat ni. Kata saya dah sampai jadi yang ke-30 benda saya buat. Fikirlah. Jangan duk bertepuk tangan. Jangan sekadar nak tiup lilin. Jangan sekadar tak sabar-sabar nak terima hadiah. Kata bukan itu nilai kita melihat sesuatu di dalam muhasabah kita. Ketika umur kita, perlu kita lihat dengan penuh kasih insaf. Kita tahu esok adalah hari kita akan dihisap. Hari ini hari untuk kita beramal. Bagaimana kata ulama? Al-yaum amal bila hisab. Wa ghadan hisab bila amal. Hari ini kita beramal. Tak perlu dihisab. Beramal aja. Esok hisab tanpa ditengok amalan. Tanpa diterima amalan. Hari ini hari untuk beramal. Saya menunggu sunset untuk saya beramal. Saya menunggu sunrise untuk saya beramal. Sebab itu kita disunatkan. Mula matahari keluar, sunat isyraq. Sunat duha. Kerana saya akan mulakan hari ini dengan taat pada Allah. Saya dah buat satu ikrar saya. Melalui solat sunat tadi. Saya akan mentaati Allah. Terus kita ingat Allah sampai datang zuhur. Sampai datang asar. Sampai matahari tenggelam.
maka saya berazam untuk terus ingat Allah dengan salat maghrib saya. Begitu kehidupan kita orang beriman. Di sini kita hidup untuk beramal. Kerana kita tahu esok ada hisab yang tidak lagi berfungsi amal. Di sini amal kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.